Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama Bernama TV. Malam ini giliran saya, Syuhaimi Muhammad, menemani anda untuk tempoh kurang lebih 30 minit ini dalam rancangan Ruang Bicara. Baik, sebelum saya memperkenalkan tetamu pada malam ini yang telah pun sebenarnya bersedia sejak awal tadi, ingin saya kongsikan antara dapatan terkini yang dilaporkan sehingga pertengahan tahun ini sahaja, untuk 6 bulan tahun ini sahaja, dilaporkan sejumlah 1.92 bilion ringgit pelaburan baru dengan 1,207 peluang pekerjaan telah pun dapat diberikan kepada mereka, khususnya di Kuala Lumpur ataupun di kawasan Greater KL itu sendiri. Malah kalau kita perhatikan juga dalam laporan media sekitar pada 28 Julai yang lalu, ada disebut Invest KL, agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, telah pun melancarkan 2 projek digital yang bertumpu kepada usaha menunjukkan Greater KL sebagai destinasi pelaburan utama di Asia. Jadi kalau kita perhatikan juga sebenarnya Invest KL menerusi inisiatif Greater Kuala Lumpur juga mempunyai live labnya, telah berjaya menarik multinasional sejumlah, kalau mengikutkan pada 2020 di targetnya, sasarannya adalah sebanyak 100 buah syarikat bertaraf antarabangsa multinasional, namun difahamkan jumlah itu telah pun melebihi daripada 100. Dilaporkan terdapat 103 syarikat multinasional dengan pelaburan asal yang disasarkan adalah sebanyak 10 bilion ringgit, namun tahun lalu telah melebihi sasarannya 15 bilion ringgit. Jadi pada malam ini menarik untuk kita perhatikan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, tatkala sektor kesihatan dan juga sektor ekonomi sedang saling mencari titik pertemuan, titik persefahaman, kerana saling-saling berbalah perlukan sektor kesihatan ataupun sektor ekonomi, sektor pelaburan itu sendiri. Namun pada malam ini sebenarnya kita ingin melihat sejauh mana agaknya Invest KL kekal tarik pelaburan ke Greater KL. Jadi pada malam ini hadir di studio secara maya kami adalah saudara Muhammad Azmi Zulkifli, Ketua Pegawai Eksekutif Invest KL. Assalamualaikum Cik Azmi. Encik Suhaimi. Ya, terima kasih Cik Azmi kerana bersama kami dalam tempoh kurang lebih 25 minit untuk pada malam ini. Jadi terlebih dahulu tadi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah jugalah sebenarnya kepada Invest KL kerana pada tahun 2020 yang lalu sasaran untuk mendapatkan 100 buah syarikat multinasional melebihi sasaran awalnya 100 dan memperolehi 103, dan jumlah pelaburan juga 10 bilion ringgit, namun sasarannya melebihi 100 bilion. Apa agaknya rahsia kepada kejayaan ini terlebih dahulu Encik Azmi? Ya, tentunya. Terima kasih Encik Suhaimi. Invest KL sebagai agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI terus memacu ke hadapan dalam fokus kami untuk menarik syarikat-syarikat yang berdaya saing tinggi, yang berteknologi tinggi ke Greater Kuala Lumpur. Tentunya kredit ini saya berikan kepada tim Invest KL. Kami sentiasa fokus kepada aktiviti yang kami perlu lakukan untuk menarik syarikat-syarikat yang berdaya saing tinggi, dan pada yang sama melihat aktiviti yang lestari, aktiviti di dalam teknologi hijau dan sebagainya, dan juga tentunya pada masa ini aktiviti di dalam bidang digital. Jadi ini antara sektor-sektor yang tengah hangat sekarang ini untuk kami bawa masuk ke Kuala Lumpur dan mendapat limpahan juga ekonomi ke seluruh Malaysia. Ya. Jadi kalau kita melihat dalam keadaan pandemik semasa sejak tahun lepas, Mac tahun lepas, dan kini melebihi suku kedua tahun 2021, pasti ada tarikan yang seolah magnet kepada Invest KL, sehingga pada tahun ini juga hampir 2 bilion ringgit pelaburan itu telah pun berjaya diperolehi. Jadi kalau kita lihat tentang tarikan Invest KL dan mengapa pentingnya Invest KL itu untuk pelaburan Malaysia, pelaburan nasional itu sendiri, Cik Azmi. Ya, Invest KL melihat perkara ini sebagai Greater Kuala Lumpur ini dijadikan sebagai satu produk untuk kita tarik syarikat-syarikat yang terlibat dalam perkhidmatan serantau. Pada masa yang sama, ini dapat kita saksikan di mana syarikat-syarikat terus melihat di manakah kawasan-kawasan ataupun peluang-peluang yang mereka boleh membuat pelaburan, dan juga dari segi itu di manakah mereka dapat juga berkembang pesat di rantau ini.
daripada aktiviti ini kami dapat lihat yang syarikat-syarikat terus-menerus hendak melihat apakah aktiviti baru yang boleh dilakukan, dan contohnya di dalam skrin sekarang ini Greater Kuala Lumpur Life Lab yang kami lancarkan pada tahun ini untuk memfokuskan pelaburan bukan setakat pelaburan yang juga melibatkan ekosistem luaran, yang melibatkan akademia dan juga kolaborasi dengan universiti tempatan maupun swasta, dan pada masa yang sama untuk mencipta peluang pekerjaan di dalam segi inovasi, R&D dan juga digital. Jadi dengan 1,200 jumlah pekerjaan yang berjaya diwujudkan untuk tempoh 6 bulan pertama tahun ini dalam tempoh keadaan yang agak sukar. Jadi sekalung tahniah juga kita ucapkan kepada Invest KL. Dan kita ingin melihat ya bahawa tadi Cik Azmi sendiri telah berkongsi antara Life Lab yang diwujudkan untuk tahun ini, dan kemudian kita lihat beberapa program-program yang telah pun disusun. Apa lagi agaknya selepas ini program yang akan disusun atur oleh pihak Invest KL, dan apa yang disasarkan sehingga akhir tahun 2021 ini, Encik Azmi? Ya, daripada segi programnya, pada masa yang sama kami juga melihat bagaimana kami terus dapat membina modal insan. Ya, daripada segi itu program yang seterusnya yang kami ada adalah Fit for Work, iaitu bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan daya saing graduan dengan penempatan pekerja yang berpotensi di syarikat-syarikat multinasional bertaraf antarabangsa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing graduan-graduan ini untuk mereka dapat dilatih daripada segi kepimpinan, daripada segi industri 4.0 dan juga daripada segi entrepreneurship. Jadi ini penting untuk mereka bawa masuk ke syarikat-syarikat ini untuk mencapai sasaran bagi melatih lebih daripada 160 pekerja yang berpotensi pada tahun ini untuk membantu meningkatkan daya saing graduan. Greater Kuala Lumpur Life Lab dan Fit for Work akan daripada segi itu untuk mencapai matlamat kami. Untuk unjuran pada tahun ini, kita perlu sentiasa peka apa yang berlaku di luar sana. Jadi di waktu ini, contohnya pemikiran di luar kotak sangat penting untuk kita secara fizikalnya dan juga secara virtualnya untuk menukar strategi kami, sama ada daripada segi cara menarik industri ataupun cara bekerjasama dengan ekosistem ataupun dengan membina modal insan untuk dapat kita pastikan kita dapat melibat urus syarikat-syarikat ini dengan baik dan menarik pelaburan-pelaburan yang baru untuk Greater Kuala Lumpur dan Malaysia. Jadi cabaran sebenarnya kalau kita lihat adalah untuk memposisikan semula kedudukan ekonomi negara itu secara globalnya, secara umumnya, dan secara kalau kita melihat, kita pergi kepada perkara yang mikronya adalah tentang tumpuan di Greater KL itu sendiri. Jadi tadi Encik Azmi lebih menumpukan kepada tumpuan para graduan itu sendiri. Bagaimana agaknya kalau di kala pandemik ini ramai juga pekerja-pekerja yang diberhentikan, mungkin juga ada di kalangan syarikat-syarikat multinasional. Jadi adakah pihak Invest KL juga memberikan sedikit sebanyak tumpuan, kerana ini antara cabaran yang perlu diatasi oleh semua, bukan saja Invest KL tapi juga mungkin syarikat-syarikat yang ditumpukan sebagai one-stop center untuk membangunkan sektor pelaburan negara. Encik Azmi? Tentunya di mana yang kami boleh membantu, kami amat berbangga untuk membantu. Contohnya di dalam segi bagaimana kami boleh terus kekalkan pekerjaan dan juga syarikat-syarikat yang terlibat pada masa ini. Tidak menafikan sewaktu pandemik ini ada juga syarikat yang menstrukturkan operasi mereka, dan bila penstrukturan operasi dilakukan daripada segi pelaburan, daripada segi global juga, tentunya ada pekerjaan yang terlibat. Pada masa yang sama, kami dapat lihat alhamdulillah dari pekerja-pekerja yang daripada MNC yang di bawah seliaan kami juga dapat melihat peluang
pekerjaan di kawasan-kawasan lain di mana industri-industri yang terus berkembang pesat. Tentunya di waktu pandemik ini kita dapat lihat kebanyakan daripada pelaburan daripada segi digital, daripada segi big data, daripada segi perisian ataupun software yang terus menerus membangun pada waktu ini. Jadi dari segi itu kami lihat bagaimanakah kami akan dapat membantu bersama-sama dengan agensi-agensi lain untuk melibat urus pekerja-pekerja yang terlibat. Dan kita akui bahawa Invest KL memberikan tumpuan terbaru dengan pelancaran sistem untuk digital itu sendiri. Dan kita lihat juga sebenarnya dalam soal pembangunan ataupun pelaburan itu sendiri, ketika ini yang paling terkesan adalah sektor perkhidmatan, ya Encik Azmi. Jadi bagaimana agaknya untuk sektor perkhidmatan, tumpuan yang diberikan oleh Invest KL? Kerana kalau kita mengambil contohlah, bila cakap tentang sektor perkhidmatan, perhotelan itu paling terkesan pada peringkat awal dan paling lewat untuk dipulihkan. Jadi apa pendekatan? Kerana ini cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak Invest KL juga kerana mereka melabur di Greater KL itu sendiri. Jadi apa pendekatan, apa bantuan, apa suntikan yang dapat dibantu oleh pihak Invest KL sendiri? Jadi daripada segi ini kami tentunya amat berterima kasih kepada kerajaan dalam program vaksinasi. Ya, program vaksinasi yang tentunya untuk mengembalikan industri kita kepada the new normal. Ya, dari segi itu untuk mencapai immunity kelompok dan sebagainya. Bila vaksinasi program yang dilancarkan oleh kerajaan ini juga diambil tahu oleh syarikat-syarikat besar, di mana mereka akan dapat lihat ada progression daripada segi aktiviti dan juga daripada segi bagaimana perancangan-perancangan untuk pelan pemulihan, contohnya pelan pemulihan negara untuk melihat bagaimana kita dapat membuka kembali ekonomi. Tentunya kita perlu membuka ekonomi, semua ekonomi termasuk pelancongan seperti yang disebut tadi. Tetapi kita tentu dapat lihat ekonomi yang mungkin setengah ekonomi akan dapat maju ke hadapan dahulu dibanding dengan aktiviti-aktiviti lain. Jadi untuk aktiviti serantau yang berbengkalan di Kuala Lumpur, ini adalah penting kerana aktiviti mereka adalah merangkumi kawasan ataupun region daripada segi Asia. Mungkin di satu negara sempadannya masih tutup, tapi di negara lain aktiviti ekonomi dan sempadannya sudah dibuka. Jadi di situ libat urusnya dilakukan di Kuala Lumpur dan sektor perkhidmatan ini dapat diteruskan dan dapat dibangunkan. Kami dapat melihat setengah-setengah syarikat MNC terus mendapatkan pekerja-pekerja baru untuk aktiviti-aktiviti baru kerana aktiviti-aktiviti ini merangkumi kawasan serantau. Jadi ini dapat sedikit sebanyak membantu terhadap pengangkalan pekerjaan dan juga dapat menaikkan ekonomi pada masa yang sekarang ini. Jadi kalau pada peringkat awal tadi saya ada kongsikan sedikitlah bahawa dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini pihak Invest KL berjaya ada mendapatkan pelaburan baru sebanyak 2 bilion ringgit. Jadi itu pelaburan baru. Bagaimana pula, ada tak syarikat-syarikat MNC ini yang menambah pelaburannya? Ada juga yang kita faham bahawa cabaran utama sekarang adalah pandemik COVID itu sendiri, dan mereka kebanyakan syarikat-syarikat multinasional ini menjadikan alasan COVID itu sendiri menjadi punca untuk mereka menukar strategi perniagaan itu sendiri. Ada perkara-perkara seperti ini yang berlaku diperhatikan oleh pihak Invest KL, Cik Azmi? Betul. Ya, daripada segi itu syarikat-syarikat selian kami memang alhamdulillah setakat tahun ini separuh tahun pertama 7 syarikat baru telah dibawa masuk dengan nilai pelaburan sebanyak 1.92 bilion ringgit. Tetapi apa yang menariknya, hub-hub serantau yang terus kekal di sini, kami lihat mereka ada juga mendapat ataupun mengambil alih aktiviti-aktiviti tempat lain. Contohnya mungkin COVID lebih teruk ataupun keadaannya lebih teruk di negara lain, aktiviti-aktiviti bisnes di sana akan dibawa ke Kuala Lumpur disebabkan kompetensi dan juga daya saing pekerja Malaysia di sini dan juga pelaburan-pelaburan baru yang kami dapat lihat. Secara keseluruhannya syarikat-syarikat bila mereka menstruktur aktiviti dan bisnes mereka akan cuba lihat apa yang boleh ditambah baik
Dan di sini Malaysia berada di kedudukan yang baik untuk mendapat aktiviti-aktiviti yang baru ini. Sama ada daripada segi digital, daripada segi inovasi dan juga daripada segi-segi di mana mereka akan cuba aktiviti ataupun produk-produk baru yang akan diselaraskan di Malaysia. Jadi walaupun pandemik ini berlaku, namun kami dapat melihat aktiviti-aktiviti positif di bidang ataupun di sektor ekonomi di Malaysia. Dan kalau kita perhatikan juga ya, ini adalah masanya juga ada syarikat-syarikat yang melihat pandemik ini merupakan satu peluang untuk mereka menambah ataupun memasuki pelaburan baru. Jadi bercakap tentang sektor terbaru ya, yang syarikat-syarikat yang memilih Greater KL itu sendiri sebagai pusat perniagaan mereka, apa agaknya sektor-sektor lain yang memberikan tumpuan di Greater KL ini, Cik Azmi? Ya, kami lihat sektor-sektor daripada segi digital, perisian ataupun software dan juga daripada segi big data adalah antara sektor-sektor yang terkini yang tengah pesat membangun. Yang menariknya, aktiviti-aktiviti ini diselia dan juga diboleh pakai oleh semua syarikat ataupun industri. Sama ada industri itu industri yang baru ataupun industri yang lama. Pada masa ini, strategi digital perlu disasarkan oleh setiap syarikat untuk mereka bersaing daripada segi sektor ekonomi dan sebagainya. Jadi daripada segi itu kami dapat lihat semua syarikat adalah melihat peluang-peluang yang ada sekarang ini untuk mereka menukar strategi, untuk mereka selaraskan aktiviti dan di Kuala Lumpur dan Malaysia ini kami dapat lihat aktiviti-aktiviti ini. Di masa yang sama, bila kita lihat ke hadapan, tentunya aktiviti-aktiviti kelestarian teknologi hijau juga banyak dilabur buat masa ini, dan pada masa yang sama syarikat-syarikat juga melihat apakah peluang-peluang yang baru yang dapat datang daripada segi ekonomi sekarang ini. Dan pastinya juga syarikat-syarikat antarabangsa ini, syarikat-syarikat multinasional ini sentiasa berpandukan kepada indeks yang dikeluarkan oleh World Forum Business, ya, banyak indeks-indeks yang meletakkan Malaysia berada di kedudukan berapa, dan sentiasa kita bersaing dengan Singapura yang juga menuntut untuk jadikan sebagai hub center bagi Asia itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya ya pendekatan yang diambil oleh Invest KL, pendekatan yang diambil oleh MITI sendiri, ibu kepada Invest KL, ya, apa agaknya kekuatan yang dimiliki oleh Invest KL dan juga MITI itu sendiri yang menjadi tarikan syarikat-syarikat multinasional dalam tempoh pandemik dan mungkin juga selepas pasca pandemik ini, Encik Azmi? Ya, yang pentingnya kekal sekarang ini adalah fokus kepada ease of doing business ataupun libat urus. Jadi aktiviti libat urus ini kita dapat lihat bukan sahaja di MITI dan di Invest KL, tapi juga di agensi-agensi dalam kementerian-kementerian yang lain. Yang pentingnya semua bekerjasama, dan kami dapat lihat pada masa ini kerjasama yang terus dilakukan untuk yang pertamanya untuk seliaan dan libat urus syarikat. Kita dapat lihat bagaimana Malaysia telah masuk ke PKP dan kemudian PKP 2.0 dan 3.0. Setiap fasa dalam PKP itu perlu ada libat urusnya, dan kami dapat lihat setiap kementerian kekal komited yang dipacu oleh MITI sebagai kementerian yang utama daripada segi ekonomi untuk terus melihat bagaimana untuk melibat urus syarikat-syarikat ini walaupun daripada segi COVID. Jadi tentunya untuk mereka syarikat-syarikat ini beroperasi, untuk pekerja-pekerja mereka dapat menjalankan pekerjaan dengan selamat. Pada masa yang sama kita perlu ingat MITI juga melancarkan program PIKAS untuk sekali lagi memastikan vaksinasi dapat dilakukan secepat mungkin, sedekat yang boleh dengan industri.
Jadi ketika ini Invest Malaysia berhadapan untuk menarik lagi pelabur dalam suku ketiga untuk tahun 2021 ini, dan pihak kerajaan dengan pelbagai inisiatif dan pelbagai pendekatan dan juga program seperti PIKAS itu sendiri pasti membantu membuka mata pihak pelabur untuk melihat cara Malaysia menangani pandemik COVID ini. Bagi pandangan Cik Azmi sendirilah, apa agaknya ya pandangan dan juga bentuk pertanyaan daripada syarikat-syarikat multinasional ini tentang cara kita menangani pandemik di Malaysia, dan secara tak langsung pasti ia memberikan kesan pelaburan di Malaysia malah di Greater KL itu sendiri. Jadi bagaimana agaknya pendekatan yang boleh diambil, cadangan daripada pihak Invest KL melihat kepada kemudahan yang diberikan sekarang, juga ada wujud kelonggaran-kelonggaran. Jadi bagaimana pandangan Cik Azmi? Ya, daripada segi itu kami dapat lihat daripada segi itu aktiviti-aktiviti sama ada dengan industri secara terus untuk merangka rancangan dan strategi. Dari segi ini kami dapat lihat MITI secara proaktif di dalam penambahbaikan SOP contohnya, untuk bekerjasama dengan industri dan untuk melihat bagaimana ekonomi dapat dibuka. Jadi itu satu aktiviti yang saya dapat rasakan sebagai Malaysia sebagai proaktif daripada segi itu. Kenapa saya lihat dari segi itu? Kerana bila syarikat-syarikat ini mereka berkongsi juga pengalaman mereka beroperasi di negara lain. Cabarannya berlainan. Ya, tetapi satu yang pastinya mereka dapat lihat proaktif daripada segi kerajaan dari Malaysia dan kementerian-kementerian adalah lebih baik dibanding dengan negara-negara lain. Ini termasuk setiap pemantauan daripada segi SOP, pemantauan daripada segi proses, juga daripada segi aktiviti digital yang juga kerajaan lancarkan seperti MySejahtera. Itu semua merangkumi segala aktiviti yang sama. Baru-baru ini tentunya pekerja-pekerja expatriate daripada MNC besar bertanya bagaimana mereka akan dapat digital certificate bila melengkapkan 2 dos dan sebagainya. Dan daripada segi itu kementerian dapat menjawab dengan baik. Ya, yang aktiviti ini dapat diselaraskan, yang mereka tidak akan menghadapi masalah bila melengkapkan dos kedua, supaya mereka dapat membawa digital certificate ini juga seperti kita rakyat Malaysia yang lain untuk memfasilitasi aktiviti-aktiviti mereka, sama ada daripada ekonomi ataupun daripada segi peribadi di mana mereka perlu berurusan dengan keluarga mereka sendiri. Jadi tambah baik yang mungkin boleh dilaksanakan oleh pihak kerajaan sendiri dari sudut pandangan Invest KL, Cik Azmi? Tentunya kita masih berada di fasa yang masih mencabar. Ya, tentunya di Greater Kuala Lumpur kita dapat lihat kes-kesnya masih tinggi. Ya, di Kuala Lumpur dan tetapi pada masa yang sama kita pasti yang ada fasa 1 atau fasa 2 untuk kita maju hadapan. Ya, yang pentingnya di sini perlu industri dan juga kementerian dan agensi untuk saling berkomunikasi. Bagaimana kita hendak maju ke hadapan. Itu untuk saya paling penting. Daripada segi imuniti kelompok, alhamdulillah itu memang positif, dan mungkin hari ini kita dapat dengar yang Oktober ini imuniti kelompok dapat dicapai pada 80%. Diletakkan semua ini bersama, syarikat-syarikat akan melihat bagaimana dapat dibuka. Ya, tentunya di fasa 1, fasa 2 aktiviti-aktiviti ini lebih jelas diterangkan, dan untuk masa ini kita dapat kena lihat bagaimanakah penerimaan rakyat juga, macam mana keselesaan mereka dan sebagainya untuk keluar daripada wabak COVID ini. Yang pentingnya plan dan perancangan ada, syarikat-syarikat bersedia untuk beroperasi, dan kebanyakan syarikat juga telah mencapai imuniti kelompok, dan dari situ juga kementerian melihat bagaimana akan beri lebih kelonggaran
kepada syarikat-syarikat yang telah mencapai status ini. Okey, akhir sekali Cik Azmi, kalau kita pihak pelabur ni, kita faham mereka mahukan keadaan sebuah negara itu yang berada dalam keadaan kondusif, yang aman, polisi penjagaan yang mudah. Namun keadaan semasa sekarang ni keadaan politik. Pastinya sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pelabur untuk datang melabur. Ya. Jadi bagaimana dari segi pandangan Encik Azmi sendiri dalam keadaan semasa politik tanah air ini, adakah ia benar-benar memberi kesan kepada pelaburan di Greater KL, di utara, selatan, timur dan barat? Kan radius itu sendiri menjamin peluang pelaburan yang besar kepada syarikat-syarikat antarabangsa. Namun pergolakan politik sedikit sebanyak pasti memberikan kesan, Encik Azmi. Ya, tentunya kestabilan politik adalah salah satu faktor utama di dalam penilaian pelaburan. Tetapi kita perlu ingat that itu adalah salah satu faktor. Banyak lagi faktor-faktor lain yang terus kekal committed di Kuala Lumpur dan Malaysia ini. Tentunya dari segi aktiviti kerajaan, daripada segi sektor awam sendiri terus kekal dan committed untuk memberi perkhidmatan yang terbaik. Ya, daripada segi itu kita dapat lihat syarikat-syarikat walaupun mereka masuk, walaupun mereka menghadapi apa-apa masalah, fungsi dan juga machinery daripada segi kerajaan terus dapat digerakkan. Ya, aktiviti dan juga jika ada kelulusan yang perlu dapat terus digerakkan dan sebagainya. Jadi daripada segi aktiviti yang berlaku, itu adalah contoh demokrasi dan mereka faham demokrasi ini ada turun naiknya. Dan mereka sendiri dari negara-negara mereka juga mengalami perkara yang sama, tetapi saya tidak melihat perkara ini sebagai sesuatu yang negatif untuk negara. Okey, satu pandangan yang jauh sebenarnya kalau kita perhatikan bahawa Invest KL begitu committed dengan perjuangannya tentang pelaksanaannya, tentang pembangunan negara bangsa. Kerana seperti yang kita ketahui bahawa Invest KL memainkan peranan sebagai one stop center untuk menarik pelabur asing, malah turut membantu pelabur asing untuk set up perniagaan mereka di negara kita. Jadi terima kasih banyak Encik Azmi kerana bersama kami di Ruang Bicara dengan tajuk yang kita bawakan pada malam ini adalah Invest KL kekal tarik pelaburan ke Greater KL walaupun dalam tempoh masa yang sukar ini, namun kejayaan telah pun berjaya dicatatkan kerana dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini saja sejumlah hampir 2 bilion ringgit berjaya untuk pelaburan baru dibawa masuk ke Greater KL. Jadi sekian saja daripada saya, Syuhaimi Muhammad, untuk Ruang Bicara pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok.